Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada masalah sikit lagi ni, kita belum buat hal. Dan terima kasih kepada Cikgu Hasni dan Cikgu Ahmad jemput tadi. Jadi semoga segala usaha kita ni dan segala yang berlaku itu insya-Allah ada hikmahnya, kita redha. Dan semoga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah insya-Allah ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak ke atas muslim yang lain 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini adalah hak muslim ke atas muslim. Maksudnya bila kata hak ni, jadi apa pun kena buat. Musuh setara mana pun, setara muslim dengan muslim, kita dengan kawan kita juga yang muslim, kita yang pasti muslimnya adik-beradik kita juga, jiran-jiran tetangga yang dekat, berselisih faham, bermasam muka, ada benda yang tak kena sesama kita, ke mana pun 6 perkara ni wajib kita buat sesama kita, tak boleh lari. Dan bila kata hak juga maksudnya wajib. Dan bila kata wajib, tinggal dapat dosa, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi ke mana pun, jadi macam mana pun 6 perkara ni jangan sesekali kita tinggalkan. Jadikan benda ni 6 pantang kita. Pantang bila jadi apa pun kena buat benda ni, 6 perkara ni. Kalau tak baik pun kena buat, baik apatah lagi. Yang mana Nabi SAW bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa, kena bagi salam. Jadi sesama kita, adik-beradik ke kawan-kawan, jiran tetangga, masuk surau, keluar surau, berjumpa, jalan ke taman, jogging ke, naik basikal ke, terjumpa, fasallim alaih. Dan bila bagi salam tu wajib ke atas yang diberi salam itu untuk menjawab salam. Jadi keadaan tu jangan sesekali kita tinggalkan. Selisih macam mana pun, tak salah faham macam mana pun, berbeza apa pun dalam urusan apa pun, jangan telefon untuk fasallim alaih, bagi salam atau kamu. Yang mana yang kita maklum pada riwayat yang lain, hadnya adalah 3 hari. Had untuk tak bagi salam kalau berjumpa 3 hari. Lebih pada 3 hari, Tuhan laknat, Tuhan murka.
Jadi nak masam muka, nak teruk macam mana pun selisih, nak berbeza macam mana pun, tak faham macam mana pun antara satu sama lain, sesama adik-beradik, sesama kawan-kawan, jiran, tetangga, had dia 3 hari sahaja. Hari ketiga tu dah kena tunjuk tanda nak berdamai, walaupun hati tengah sakit. Ini khusus untuk orang yang kita selalu jumpa, jiran lah. Jiran, tetangga. Maksudnya kalau dalam taman ni memang dekat-dekat sangat. Ujung taman pun dikira jiran juga. Khusus untuk orang yang kita selalu bersemuka. Kalau kita jarang-jarang duduk jauh-jauh Johor, mana halau KL, mana halau tu tak perlulah. Ini yang kita selalu jumpa. Kalau pergi pasar, muka dia. Main di bawah surau, muka dia. Saya keluar surau, jalan sikit ke depan nanti, saya ni nampak muka dia. Hak macam ni, hak selalu jumpa, yang selalu berurusan ni, hak dia 3 hari sahaja. Kalau ada berlaku perselisihan lebih pada 3 hari terjumpa, salah seorang kena beralah. Cara nak beralah, bagi salam sekurang-kurangnya. Bagi salam, maka terlerailah kemurkaan daripada Tuhan bila mana mereka ni beralah salah seorang. Okey, jadi yang pertamanya adalah bila mereka berjumpa, idza laqitahu fasallim alaihi. Mereka bagi salam. Dan yang keduanya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dijemput, terima jemputan tu. Wajib hadir jemputan tu. Jadi kalau saudara, jiran, tetangga, kalau hak baik lagi utamalah, lagi baguslah. Lagilah kita kena penuhi. Tapi kalau tak baik, kalau ada selisihan, tetap dia kena, orang tu main rumah dia, jemput, mai penuhi anak saya hujung bulan ni, contoh, kita wajib penuhi. Walimatul urus salah satunya. Tak kiralah apa-apa majlis. Kalau dia jemput, tak ada majlis pun, dia jemput main rumah. Jemput mengopi ke, mengetih ke, mainlah rumah saya. Kan mainlah ziarah rumah saya. Saya ada buat makan-makan sikit ke, saya ada masak lebih sikit ke, mainlah rumah. Wa idza da'aka, Nabi kata, saat dia jemput kamu dalam apa jua situasi, dalam apa jua majlis, ataupun dia saja-saja jemput, fa'ajibu, penuhi, terimalah jemputan tu. Jangan dia letak suuzon, ni aku bawa selisih faham ni, dia buah apa-apa ke dalam makanan ke, setan lah. Lagi dia buah apa-apa ke, buah serbuk sihir apa ke, santau ke, tak boleh ni, tak boleh, jangan. Kawan pula duk rasuk, anak-anak pula duk lupa, saya terima lah jemputan tu. Kan sihir serbuk ni macam-macam kan. Dia santau, boleh jadi sihir pembenci. Duduk main masuk, setan dah main masuk. Sehari dia buat sihir apa, pelalau kan, bagi orang semua benci kita, bagi orang semua jadi meluat kat kita. Tak boleh. Rasa sangka buruk setara mana pun, Rasulullah kata apa? Fa'ajibhu, terima. Kalau pi tu tak boleh nak makan ke, kuklah nak bagi alasan apa-apa ke, datang juga hadir. Kata pilah, kata kuklah teruk sangat satu buruk tu, teruk sangat. Orang pun duk kata dah, dia ni kalau apa-apa hai semua sikit-sikit sihir je. Orang pun duk bahasa macam tu. Penuhi juga. Kata pilah, saya puasa tu, puasa saya tak, kalau malam saya tak makan malam. Bagilah alasan apa teruk, tapi yang penting fa'ajibhu. Tapi tak makan, tak apa, sekurang-kurangnya penuhi jemputan dia, wajib. Ni sebab apa? Sebab ni hak Muslim ke atas Muslim. Dia seolah-olah dalam bentuk nafkah, kan? Kalau kita nak kata wajib lagi tu, dia seolah-olah nafkah seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Terutamanya yang sentiasa kita berurusan, yang sentiasa kita ni duk jumpa. Kalau dalam taman ni, kok mana pun duk jumpa sesama sendiri, seolah-olah ni nafkah sesama kita. Kita tak panggil nafkah,
tahap dia lagi wajib lagi. Dia nak kata hak sampai tahap tu kena penuhi. Jadi uzur macam mana pun, kalau kita mampu, sedaya yang kita mampu boleh hadir, kena hadirkan diri. Tak mampu nak hadir, kurang-kurang bagi wakil daripada keluarga sendiri. Bagi wakil kat dia. Jangan duk pergi wakil kawan pula. Aku dengan dia ni tak berapa nak ngam ni, wakil lah dia. Dia buat menjadi YB pula. Kan, tak wakil. Kurang-kurang kalau dia tak mampu nak penuhi, dia daripada keluarga dia tu hantar pergi wakil. Kan? Sebab nak penuhi tuntutan daripada agama kita. Bila disebut hak ni, kita kena anggap ni wajib kok mana pun kena buat. Macam kalau kata dalam rumah tangga selisih setara mana pun, nafkah kat bini dia bagi nafkah kat lelaki dia tu wajib, tak boleh tinggal. Melainkan salah seorang ataupun kedua-duanya redha. Macam itulah juga keadaan di sini. Apa jua keadaan tetap kena bagi yang ni. Yang pertama tadi tu bagi salam. Kan, bagi salam. Masuk surau, masuk tempat mengaji ke apa ke, jangan lupa bagi salam. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa izastansahaka fansahhu. Dan ketika dia tu, orang yang kenal kita tu datang kat kita, wa izastansahaka, dia minta nasihat. Dia minta nasihat, dia minta tips, petua ke apa-apa jua dalam bentuk nasihat. Dia datang kat kita minta. Wajib kat atas kita ni fansahhu, nasihatilah dia dengan jujur. Nasihati dengan jujur, nasihati dengan ikhlas. Jangan nasihat dalam keadaan yang nak menyindir dia, yang nak menyakitkan hati dia. Oh, dah alam tak nasihat dia time ni ya. Nak bagi semua peluru, duk tahan lama dah. Tiba-tiba hari tu orang tu minta nasihat dekat dia, minta pandangan dia. Aku dah heran lah, awak semua orang ni tak suka dengan aku. Oh, time ni nak bagi peluru dia, nak bagi balun cukup. Kan, duk tahan lama dah. Kita sindir dia, kita keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kat atas diri dia, sampai kawan tu terasa hati, sakit hati. Sebab tu disebut kat sini, wa izastansahaka fansahhu. Macam mana dia minta nasihat. Orang minta nasihat ni baik-baik, tak nak orang minta nasihat ni biadab. Macam mana dia baik-baik minta nasihat kat engkau, fansahhu, macam itulah kau kena baik-baik bagi tahu dekat dia. Kalau betul ada benda tak kena, jaga lisan kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita, supaya perkataan tu taklah menyakitkan dia. Seperti mana dia meminta kat kita dalam keadaan yang baik, kita kena bagi balik dengan keadaan yang baik. Nasihat dekat dia, bagi apa-apa petua dekat dia dalam keadaan yang ikhlas. Bukan kita nak lepaskan kemarahan kita ke, lepaskan kita punya ketidakpuashatian kita dan sebagainya. Fansahhu, bagi nasihat dalam keadaan yang baik dekat dia. Jadi sampaikan orang ni mengadu kat kita, katakan tiba-tiba dia mengadu kat kita, dia minta nasihat, minta petua atas jalan hidup dia, bagi dengan ikhlas, bagi dengan sungguh-sungguh dan juga ikhlas. Ni tanggungjawab. Kita tu tak puas hati dekat dia, terasa hati dengan dia, dia tak tahu, dia tak tahu apa keadaan tu, tapi dia mai kat kita ni minta nasihat, minta apa-apa petua dekat kita, minta pandangan kita. Jadi jangan kita gunakan isu tu untuk, kadang-kadang yalah orang main minta pandangan dia, kita tak suka, kita bagi satu pandangan yang merosakkan dia lagi. Jangan. Ni peluang aku ni, kan? Dia kata pasal apa aku dengan dia ni tak berapa baik, tak payah berbaik dengan orang. Kita bagi ayat macam tu kat dia, kita nak merosakkan lagi dia. Jangan. Rasulullah tak bagi. Orang tu kita selisih setara mana pun, dia tak tahu yang dia mungkin ada perangai dia yang kita tak suka, yang ataupun perangai dia yang ada sedikit menzalimi kita. Tapi kalau dia datang pada kita dengan baik, minta nasihat, minta pandangan, minta pemikiran kita, bagi juga dalam keadaan yang baik. Letak masalah peribadi kita tu kat tepi.
Tak kira lah keadaan ni, jiran-jiran ke, kawan-kawan ke, adik-beradik sendiri ke, berlaku dalam adik-beradik ni perselisihan pembahagian harta ke tak adil, kita rasa macam tak adil, kita tak puas hati dekat dia, tiba-tiba demam kat kita nak minta pandangan kita. Sakit hati macam mana pun, ingat yang ni. Ingat apa Rasulullah pesan ni. Kalau dia datang minta pandangan kita, minta nasihat kita, letakkan masalah peribadi tu kat tepi, bagi nasihat sungguh-sungguh yang boleh bagi kebaikan tu diri dia. Jangan berfikir masalah peribadi kita, aku buat apa tu dah, tak apa, aku bagi pandangan. Bagi ketua, bagi pandangan, bagi nasihat yang boleh merosakkan dia, merosakkan hala tuju hidup dia. Jangan sekali. Ingat apa yang Rasulullah pesan. Wa iza stansuhaka, macam mana dia baik-baik, perlukan pertolongan kita, perlukan pandangan kita, bagi pandangan tu dengan ikhlas, sebenar-benar ikhlas, supaya pandangan tu ada manfaat untuk diri dia. Jadi demikian ketiga. Dan keempatnya, wa iza atasa, atas ni maksud dia apa? Bersih. Wa iza atasa fahamidallah, dan bila dia bersin, dia ucap alhamdulillah, fashammithu. Fashammithu maksudnya jawab apa yang ada bersin tu. Ini antara sunnah yang dilupakan oleh sebahagian orang, antara sunnah yang dilupakan. Bila orang bersin, orang tu bersin, dia ucap alhamdulillah, kita jawab balik yarhamkallah. Kalau perempuan, yarhamkillah. Kalau hak bersin tu ramai, ramai bersin, semua pakai dia semua alhamdulillah, yarhamkumullah. Tiba-tiba ramai yang bersin pula, 3-4 orang bersin sekali sebentar, 3-4 orang tu semua alhamdulillah, kita jawab yarhamkumullah. Hak dengar tu, yang dengar kawan tu sebut yarhamkallah, dekat dia, apa dia balas? Apa dia balas? Yahdikumullah. Itu paling pendek lah. Yahdikumullah wa yusbihu balakum. Ada balas ni. Tu nampak dia punya, dia jaga sesama kalian umat Islam pun, sampai bersin pun jawab. Hak kawan dengar, kawan tu jawab pula pergi dia. Dan jawab tu pula dengan doa yang baik. Punya dia tak bagi dalam diri kita ni, sesama kita ni, ada ruang nak bersangka buruk, ada ruang nak berselisih. Sebab apa? Bila bersin ni penyakit. Bila bersin penyakit, dia pun bersin bawah. Bersin je, dia kalau tak puas hati, dia bersin pun dia sakit hati. Kan? Kalau kata berselisih ni, orang tu terbatuk pun, geram terbatuk. Tu kalau bersisih tu. Kalau tak puas hati ni dengar orang tu bersin, orang tu batuk pun geram. Tapi Islam dia tak mau ada ruang tu sikit pun. Orang tu bersin, sampai ulama kata kalau dia tak ucap alhamdulillah ataupun kita tak dengar, tetap kita ucapkan yarhamkallah. Duk kumpul ramai hacum kawan belakang. Hacum ke hacim ni pula. Kita terdengar seorang tu bersin, kita pun yarhamkallah. Kita sebut kan, mungkin dia sebut kita tak dengar kan. Kan? Jadi terdengar dia orang bersin, yarhamkallah. Biasa kan macam tu. Kita hak bersin ni pun jangan duk lupa. Kadang-kadang orang bersin ni pun terlupa nak ucap alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Limit dia berapa? 3 kali. Nabi kata, bersin kali pertama, bersin alhamdulillah. Duk tak lama, kadang-kadang bukan tak lama, lepas tu dia bersin lagi, alhamdulillah. Terbersin lagi, alhamdulillah. Masuk kali keempat, Rasulullah kata apa? Tu penyakit. Tu dikira penyakit dah. Jadi tak perlu dah alhamdulillah. Sebab bersin ni adalah salah satu tanda rahmat Allah. Antara perbuatan pertama yang Nabi Adam AS jadi kat atas diri dia. Bila roh dia sampai ke hidung, dia bersin. Waktu Allah mula masukkan roh dalam diri Nabi Adam AS, sampai roh ke hidung, dia bersin. Allah kata apa dekat dia? Ucapkanlah alhamdulillah. Dia pun ucap alhamdulillah.
Allah balas dekat dia, yarhamkallah. Jadi amalan ni bukan amalan yang main-main. Daripada lama punya lagi, daripada zaman Nabi Adam lagi, Allah dah ajarkan benda ni dekat dia. Jadi kita pun jangan terlupa dalam bersin. Itu salah satu rahmat Allah. Kita ucap Alhamdulillah. Siapa yang dengar, fashammithu, maksudnya apa? Balas sebutan syukur dia tu, Alhamdulillah. Tahmid dia tu balas dengan yarhamkallah. Takat tu. Dan jadi sunat kata orang dengar tu pula balas yahdikumullah. Paling pendek lah tu. Kalau nak panjang punya, yahdikumullah wa yusbihu balakum. Wa yusbihu balakum. Yahdikumullah wa yusbihu balakum. Itu balas dia untuk orang yang ucap yarhamkallah atau yarhamkillah kita. Baik. Kemudian Rasulullah sambung, wa idza marida fa'udhu. Ini pun satu. Bila mana sesama kita ni ada hak sakit, marida fa'udhu, singgah. Kurang-kurang singgah. Kalau tak ziarah pun duduk. Maksud ziarah ni maksudnya masuk rumah, duduk sebelah, bersembang. Kalau tak buat macam tu pun kurang-kurang Nabi kata apa? Fa'udhu, pi singgah saat rumah dia. Tak jumpa dia pun, jumpa saudara dia, tanya khabar dia, tanya keadaan diri dia, sampaikan salam kita ni dekat dia, supaya dia tahu kita ni baik. Kurang-kurang macam tu sikit pun. Kalau baik tu, apatah lagi lah, lagi elok lah. Kalau sesama kita ni dengar ada hak sakit, jangan tinggalkan sunnah dia. Ambil juga peluang, uzur setara mana pun keadaan kita, sibuk setara mana pun keadaan kita, kalau boleh pi juga singgah. Tu Nabi kata kurang-kurang pi singgah. Kalau tak selisih pula, sibuk sangat ataupun ada keuzuran, kita pun penyakit juga, nak pi rumah orang ni tak apa nak selesa, kurang-kurang fa'udhu, pi singgah sat pun tak apalah, 5 minit, 10 minit. Suruh hal saudara tu sampaikan salam, tanda kita ni pi, kita ni ada pi rumah sat. Kurang-kurang pergi singgah. Tak pergi ziarah pun, pergilah singgah sebentar. Singgah kejap. Itu yang kelima. Dan yang keenamnya, wa idza mata, bila mati. Bila orang tu mati, sesama kita ni ada hak mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Sekurang-kurangnya tak mampu nak tolong banyak pun, sesama kita ni sekurang-kurangnya tahu sesama kita ni ada selalu berurusan, nak selalu berjumpa sesama kita ni, kurang-kurang fattabi'hu, iringi jenazah dia. Kalaupun tak pergi ziarah rumah keluarga dia kan, dah hai ke sibuk setahun mana pun, waktu dia tu dikebumikan, nak diuruskan pengubumian dia, diuruskan jenazah dia, kurang-kurang waktu tu kita ada pun tak apa. Rasulullah kata sekurang-kurangnya lah. Kalau boleh buat lebih lagi afdal lah, lagi baik, lagi banyak lah pahala kita dapat. Tapi kurang-kurangnya tak boleh nak tengok dia dengan keluarga dia langsung, kita tak boleh nak tengok punya dah teruk selisih tu. Kurang-kurang Nabi kata fattabi'hu, pi juga sah iringi jenazah dia. Iringi juga jenazah dia. Bagi aja juga muka kita ni waktu pengubumian dia. Maksudnya iringi ni taklah pi sampai habis tanam apa semua. Tak semestinya. Tak semestinya juga tak pi solat jenazah. Nak kena ada semua dalam tu. Kalau boleh pi solat jenazah tu baguslah. Kurang-kurangnya muka kita tu ada, iringi juga waktu diuruskan jenazah dia. Awal-awal kan orang kadang-kadang orang minta umur, pakai sedar orang penuh balik daripada Yasin tu. Kurang-kurang waktu tu, sebelum nak pergi tanam ke apa ke, kurang-kurang waktu tu kita ada dah. Kita Ustaz, belakang orang pun tak pasal, bukan nak real. Ni nak tunjuk kita ni bagi hak kita. Dia kena buktikan. Kata nak tunjuk muka tu kita nak real, bukan. Ni nak tunjuk aku ni bagi juga hak aku. Sakit hati ke, sibuk aku ke, macam mana pun tunjuk muka dekat saudara dia. Pergi duduk depan-depan sikit ke,
Pi duduk sebelah ke, doakan jenazah dia ke. Ada orang nampak, orang saksikan. Kita ni bagi juga hak. Sebagai benda tu hujjah. Hujjah di hadapan Tuhan. Orang ni saksi, kita ni bagi hak. Benda macam ni boleh nak pergi menunjuk. Bukan menunjuk nak riak. Menunjuk yang kita ni bagi hak kita. Kalau kata riak, tak payah bagi salam lah. Kan, mesti salam kena ada suara, kena menonjol. Kan. Jadi apa hak kita bagi tahu dekat sini, semua ni kena menonjol, tunjuk yang kita buat benda tu. Sebab benda ni hak. Orang kena tahu. Bukan sebab kita riak, bukan nak bangga diri apa. Memang orang kena tahu aku buat benda ni, dan aku buat benda ni atas hak sesama Muslim. Bukan sebab nak riak, nak menunjuk. Menunjuk, maksudnya menunjuk dalam arti kata nak buktikan kita ni ada bagi hak sesama kita. Okey, jadi demikianlah 6 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, yakni hak sesama Muslim. Sama ada di kalangan adik-beradik kita, kawan-kawan, jiran tetangga dan sesiapa yang kita kenali ataupun yang kita selalu berurusan. Tak semestinya duduk satu taman, tak semestinya adik-beradik, orang kita bekerja sekali. Kerja satu tempat ke, kerja satu department ke, rakan kongsi bisnes kita ke, orang yang kita selalu berurusan, dia pun sama mendapat hak Muslim sesama Muslim. Okey, jadi demikian itu. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dengan hadis tadi, dan semoga kita mendapat pengajaran daripadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada tajuk kita. Masih berkenaan dengan sifat orang munafik, yang mana kita rujuk melalui pada ayat Suratul Baqarah ayat 14. Suratul Baqarah ayat 14 masih berkenaan dengan sifat-sifat orang yang dilayakkan ke atasnya azab kubur. Dan kali ini munafik kita dah terangkan, kita dah bahaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Pada kuliah terdahulu, antaranya adalah mereka ni suka bagi alasan atas kerosakan, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman yang mereka lakukan. Dia suka bagi alasan yang baik. Bagi alasan tak baik tu boleh terima lagi. Orang munafik ni, kalau dia buat jahat, kalau dia buat benda zalim, kalau dia buat maksiat, kalau dia penaya orang lain, aniaya orang lain, dia bagi alasan yang baik. Tu teruk dia. Bagi alasan jahat tu boleh terima, buat benda jahat bagi alasan jahat, apa lah. Ni dia bagi alasan baik. Dia bagi alasan seolah-olah dia buat tu dengan niat yang baik dan alasan yang baik. Tu teruk orang munafik. Sebab tu sampai kalau kata orang nasihat dekat dia, jangan buat benda ni. Jangan buat benda ni. Dia kata apa? Innama nahnu muslihun. Kami buat benda ni untuk niat yang baik, untuk tujuan yang baik. Kami cuma nak ubah keadaan ni bagi jadi lebih baik. Jadi kami terpaksa buat macam ni. Ada bagi alasan yang baik atas kezaliman, penganiayaan dia, kemaksiatan dia ke atas diri orang lain. Sebab tu mufsidu fil ard mereka ni. Mereka ni buat kerosakan di muka bumi. Maksudnya apa? Hak dia buat salah ni bukan salah dengan Tuhan pun. Dia tak buat salah dengan Tuhan. Sebab tu Allah kata apa? Mereka ni buat kerosakan dekat mana? Bumi. Maksudnya dengan makhluk. Dia tak buat salah dengan Tuhan. Dia masih ada i'tiqad dengan Tuhan dia. Dia masih percaya Allah tu yang layak disembah. Dia masih percaya Allah tu yang satu, layak disembah. Kok mana jadi dalam hidup aku ni, aku kena sembah Tuhan ni. Dia yakin pada keesaan Allah. Cuma masalah iman dia dengan Nabi dia yang problem. Bukan maksud iman dia dengan Nabi dia problem tu. Dia tak mengaku Nabi Muhammad ni Nabi dia. Bukan kat situ masalah dia. Masalah dia pada dia nak ikut ajaran Nabi dia. Macam hak kita bagi tahu hak Muslim tu, kan? Tu ajaran Nabi kita tu. Bila Nabi bagi tahu macam tu, hakul Muslim ala Muslim sittun. Hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain 6 perkara. Maksudnya jadi ke mana pun hang tak boleh tinggal. Ni ajaran dia. Ikut ke tak mau ikut? Kalau kita tak ikut, maksudnya apa? Kita ingkar dengan Nabi kita. Contoh saya bagi tahu tadi, kita pun dalam hati kita hadis dia pun tak ikut pun tak apa.
Kita bersangka macam tu. Hadis je pun bukan ayat Quran, tak ikut apa. Kita kata macam tu contohnya. Maksudnya apa? Kita dah ingkar dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu masalah orang munafik. Dia tak boleh ikut ajaran Nabi dia. Dia mengaku tak Nabi Muhammad tu Nabi dia, mengaku. Kalau kata hang cinta lah dekat Nabi Muhammad, dia cinta dia kata. Tapi bila kita contoh, kita sebut hadis tadi, dia tak apa bagi dia. Tinggal pun tak apa bagi dia. Hadis dia pun bukan ayat Quran. Jadi kita tadi tak ada masalah untuk tinggalkan hadis Nabi. Jadi maksudnya kalau dia berani ada sangkaan macam tu, dia dah ingkar dengan Nabi dia, tak ikut sunnah Nabi. Nabi beritahu macam ni, hak Muslim ke apa nanti, dia tak mau ikut. Maksudnya dia ingkar dengan Nabi dia. Sama lah juga dia buat penganiayaan ke atas orang lain. Nabi larang benda tu, larang adaya orang, Nabi larang kita zalimi sesama kita. Itu kan semua ajaran kepada Nabi kita. Jadi bila kita ni adaya orang, bila kita ni menzalimi orang lain, bila kita ni buat kemusdahan atau kerosakan dalam hubungan orang dan sebagainya, semua ni adalah kita melanggar ajaran Nabi kita SAW. Sedangkan Nabi ni cukup jaga buat hubungan ni, sangat-sangat jaga buat hubungan sesama manusia. Sampai kata bersin tu pun dia tak boleh cakap, tak boleh duk hina orang duk bersin tu. Sebab biasalah mindset kita, bersin tu kan penyakit, dia menghembuskan atau menghamburkan penyakit, virus. Jangan duk kata kat dia, jangan duk hina dia. Anak-anak musim Covid dulu, oi pantang dengan orang bersin, berlari tu. Zaman Covid dulu kan, oi marah zaman tu. Siapa bersin marah, anak-anak tak pakai mask pun lagi kan. Tak pakai mask tu jadi dosa besar zaman tu. Tak pakai mask, pergi bersin pula. Oh Allah, hilang habis dah. Alhamdulillah kan, alhamdulillah dah. Kena maki lah tu. Tak kira adik-beradik anak sendiri kena juga time tu. Nampak Tuhan lagi nak buat ke tak? Kami uji dengan penyakit je. Kami uji dengan penyakit, kawan tu bersin, nak ucap ya Alhamdulillah kat dia ke, Nabi pun penampak kat pipi dia ke, macam mana? Geram dia duk pergi bersin depan aku. Oh, nampak. Padahal Tuhan dah kata benda tu rahmat tu ujian. Nak jaga lah mulut ni. Dalam hati ni sakit, lah dah lah musim wabak, hang pergi bersin depan orang, sakit hati ni. Dan tu pun kita kira kezaliman dah, duk pergi bersin depan orang, duk pergi bersin penyakit depan orang. Tapi Nabi kata apa? Jaga lidah tu, jaga. Jangan duk pergi keluar perkataan dalam hati kita ni. Tak boleh sangat fashammit tu. Nak nampak Tuhan punya Nabi jaga hubungan. Jadi benda tu maksudnya apa? Dulu lagi tu jadi dah. Duk pergi maki hamun orang hak bersin depan ni, dulu dah jadi dah. Sebab tu Nabi jaga benda ni. Jangan duk pergi maki hamun orang hak duk pergi bersin. Fashammit, ucap kata ya Alhamdulillah kan. Dan juga apa jua keadaan sekalipun, Nabi suruh Nabi jaga hubungan sesama kita ni sampai tahap jiran tu buat jahat macam mana pun, kawan tu sakit, fa'udu. Nabi pergi singgah juga, nak tunjuk, nak buktikan dekat umat dia punya kena jaga hubungan dengan manusia. Jangan remeh. Jangan anggap hubungan sesama manusia ni remeh. Dengan Tuhan punyalah kita berjaga, tapi dengan Tuhan, dengan manusia sesama manusia ni kita pergi remehkan hubungan kita ni. Tak bagi hak kat atas diri dia. Dia sakit, dia mati ke apa, kita abaikan, kita tolak daripada hidup kita. Tak boleh. Kena jaga macam mana kita jaga hubungan kita dengan Allah, macam tu kita kena jaga hubungan sesama manusia, sesama kita. Atau sikap mereka suka bagi alasan yang baik pada kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, penganiayaan yang mereka lakukan. Kemudian juga mereka ni suka pergi nilai ibadat yang orang lain buat, kebaikan yang orang lain buat, dia pergi nilai pula. Dia pergi letak kredit, dia pula tukang pergi letak bintang kat orang. Orang dia buat ibadat, orang dia buat baik, dia tukang letak bintang. Ni boleh 1 bintang kan 2 bintang, dia tukang. Dia pergi nilai orang punya kebaikan.
Tak kira lah kadang-kadang hak buat baik tu suami dia sendiri ke, anak-anak dia sendiri ke, dia duk pinilai, duk pergi letak bintang. Kan? Sampai dia rasa apa? Anu'minu kama amana sufaha, aku nak beriman kan macam orang bodoh tu. Dia pinilai. Dia rasa macam cara dia beriman, cara dia beribadat ni cara paling terbaik. Sampai kan dia boleh pinilai ibadat orang lain. Sampai kan kalau orang tu lebih-lebih dalam urusan ibadat, dia pinilai dengan keadaan yang buruk. Salah satunya dia kata macam orang bodoh. Itu perkataan Tuhan pilih. Perkataan dia tu banyak lagi sebenarnya. Ni Tuhan pilih perkataan yang paling climax, paling teruk lah. Dia akan kata, punyalah bodoh tu buat benda macam ni. Apa hak tu berlebih sangat? Apa nak riak ke apa ni, nak buat ibadat banyak-banyak depan kami ni? Kan, duk sedekah banyak-banyak ni nak tunjuk riak ke apa? Kita duk pinilai orang tu buat baik. Orang tu pergi sedekah, dia kata dia riak, nak menunjuk. Lantak dia lah, dia nak menunjuk ke, dia nak apa ke. Itu dia dengan Tuhan dia. Kita hak tengok, jangan sesekali kita nak pinilai kebaikan yang dia lakukan. Apa tu nampak macam ekstrim sangat ni. Setiap hari tu ngaji pagi, ngaji petang, ngaji apa, ni nak tunjuk apa? Tak boleh-boleh. Anu'minu kama amana sufaha. Aku nak jadi orang bodoh ni ke? Pi mengaji, pi apa tak pandai-pandai, aku nak beriman macam orang bodoh ni ke? Orang munafik. Duk habis masa, duk pi kuliah lah, duk pi majlis ilmu tu, majlis ilmu ni. Anu'minu kama amana sufaha, macam tak ada benda lain ke nak buat. Pinilai kebaikan yang orang buat. Apa hal tua-tua duk ngaji apa ni, ingat tak boleh pandai kan umur macam ni. Nampak? Benda tu hasut, tak baik. Tapi dia boleh cakap macam tu, dia boleh pinilai macam tu ke atas diri orang-orang yang di sekeliling dia. Punyalah jahat sangkaan dan juga lidah dia. Sebab tu Allah kata, apa yang kau pergi sangka, yang kau pergi kata dekat mereka tu, kau kata mereka ni bodoh, kau kata mereka ni tak dapat-dapat, kau kata mereka ni bazirkan masa, aku bagi apa yang kau kata tu ke atas diri kau balik. Jadi baik, jaga-jaga lidah kita ni bila kita ni menilai kebaikan orang. Kalau hang kata ni nak menunjuk dia ni, Tuhan bagi rasa nak menunjuk tu ke atas diri kau. Sebab apa yang kita pergi kata kat orang tu, kita pergi nilai dekat orang tu, Tuhan balas balik dengan apa yang kita katakan untuk diri kita. Sebab tu Allah kata apa? Ala innahum humus sufaha. Allah balas balik perkataan dia. Kau kata mereka ni bodoh, aku bagi kamu bodoh. Bila Allah kata aku bagi kamu bodoh, Allah punya kata, dia tak jadi doa dah, dia jadi arahan. Terus benda tu terus on the spot jatuh kat atas diri dia. Kalau hak kata bodoh tu mak dia ke, dia jadi doa ni dia ambil masa sikit. Nak pindah atas lagi, nak kena tengok dulu baik ke tak apa semua. Tuhan nilai dulu baru Tuhan makbul. Tapi kalau Tuhan yang kata, dia dah tak jadi doa dah. Tuhan dah doa kat siapa? Dia jadi dalam bentuk kun fayakun. Bahaya. Jaga perkataan kita bila melihat kebaikan yang orang lakukan. Jangan langsung kita letak sangkaan yang buruk. Kemudian apa lagi perangai dia? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mana mereka ni berjumpa dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu, mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka jumpa orang-orang hak baik, mereka duduk dalam kumpulan-kumpulan yang baik. Qalu amanna, mereka berkata kami pun beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, bila mereka ni bersendirian, dia keluar saja daripada grup tu, dia keluar saja daripada kumpulan orang-orang baik tu, berjumpa dengan syayatinihim, Tuhan kata, berjumpa dengan syaitan mereka. Apa yang mereka kata? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguh aku ni bersama dengan kalian, aku tak berubah pun. Tadi aku olok-olok saja. Innama nahnu mustahzi'un. Yang mana benda ni memang berlaku, betul-betul berlaku pada zaman Nabi. Berlaku dua pecahan kumpulan di kalangan orang Muslim ni. Satu golongan sahabat yang benar-benar beriman dengan petunjuk Nabi.
satu lagi grup apa? Grup munafik. Kalau zaman now ni dia ada WhatsApp grup dia sendiri, grup orang munafik. Kepala dia siapa dia? Abdullah bin Ubay, kepala munafik pada ketika itu. Jadi sesama mereka ni, walaupun grup orang munafik, dia cukup jaga sesama dia. Jadi kalau dia tengok sesama dia ni duk pi baik dengan Nabi, duk pi baik dengan sahabat-sahabat, baik yang sungguh-sungguh baik lah. Solat pun jemaah 5 waktu duk pi. Tengok Nabi kalau apa minta apa-apa sumbangan untuk peperangan ke, untuk orang yang susah, dia orang pergi tolong, pergi bagi sedekah, bagi sumbangan. Sesama grup orang munafik ni dia risau. Dia risau apa? Geng kita ni duk pi jadi geng Muhammad dah kan. Baca apa ni? Geng ni terkurang. Geng munafik ni zaman Nabi lah. Mereka mula risau kalau ada di kalangan mereka ni berbaik dengan Nabi dan juga para sahabat. Antara yang kerisauan dia bila dia takut pecah terbelah. Sebab mereka ni memang niat nak jatuhkan Nabi SAW. Sebab apa mereka masuk Islam? Sebab apa Abdullah bin Ubay dengan kawan-kawan ini masuk Islam? Tunjuk ketaatan ke Islam sebab politik. Atas dasar politik. Atas dasar politik maka dia masuk Islam. Sebab apa atas dasar politik? Sebab Nabi Muhammad dia nampak ada kuasa. Sebab Abdullah bin Ubay sebelum kedatangan Nabi SAW, dia paling berkuasa. Dia dianggap sebagai raja dekat Madinah waktu tu, dekat Yathrib. Sebab apa? Sebab dia berjaya menyatukan Aus dengan Khazraj. Sebelum Nabi satukan, dia dulu satukan. Tapi atas dasar politik. Untuk apa? Untuk jatuhkan orang Yahudi. Sebab dia orang dah mula detect. Rupa-rupanya Aus dengan Khazraj ni duk bergaduh sebab Yahudi yang ada ni. Jadi kita kena bersatu. Aus dengan Khazraj yang duk bergaduh berpuluh-puluh tahun ni, bergaduh tu bunuh. Abdullah bin Ubay berjaya satukan untuk apa? Politik kan? Nak halau Yahudi. Nak halau Yahudi yang ada di Madinah pada waktu tu. Sebab dia orang ni dah punca kita duk bergaduh rupa-rupanya. Bila dia diangkat menjadi ketua, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW, rombongan daripada Mekah Muhajirin. Kacau politik. Tanjak ketua tu, pemimpin tu SAW, dia jadi buntu. Aku nak buat apa ni? Orang dah tak bagi perhatian dekat aku ni. Apa-apa semua orang rujuk dekat Nabi Muhammad. Orang dah tak rujuk dekat dia dah. Orang dah tak peduli sangat dekat dia. Jadi dia fikir, aku kena masuk Islam. Nak dapatkan balik kuasa. Nak dapatkan balik kuasa pemimpin tu, aku kena masuk Islam. Jadi dia masuk atas dasar politik. Bila dia masuk Islam, dia fikir pula, macam mana aku nak jadi orang kanan Nabi Muhammad? Macam mana nak jadi orang kanan Nabi Muhammad? Sebab apa? Sebab Nabi, dia bukan jenis duk layan hak kaki jilat, hak kaki nak puji, hak kaki nak tunjuk baik depan depan ni. Kan? Dia layan orang hak betul-betul bertakwa, hak main solat berjemaah, yang berdakwah sekali dengan dia, ketuk pintu rumah orang, ajak pergi solat berjemaah. Orang-orang macam ni dia mau layan. Hak turun perang sekali dengan dia, yang jadi panglima perang dia, yang ni baru dia layan. Yang tunjuk credibility depan dia, baru boleh jadi orang kanan dia. Hak duk main jilat, main puji, pudas suka ni, tak main lah. Ni hak tunjuk credibility, boleh bergerak, baru Nabi pilih jadi orang kanan dia. Siapa dia orang kanan dia? Umar. Allah nak lawan Umar, nak lawan dengan perjuangan Umar. Dia munafik. Tengok hak sebelah lagi, Abu Bakar. Oh ni bukan orang lekeh. Ni semua orang hak letak nyawa dia duduk depan. Kalau jadi apa-apa, nyawa dia dulu. Orang nak main serang Islam, nak main serang Nabi Muhammad, dia letak diri dia dulu, batang tubuh aku dulu, main serang. Baru boleh. Dia berani kan nak buat macam tu? Tak berani. Jadi dia boleh lah, dia puji Nabi Muhammad, lagi dia mengaku depan Nabi Muhammad, aku beriman dengan kau, saya pergi solat jemaah, dia duduk belakang Nabi, ada tunjuk muka, tunjuk. Tapi Nabi tak layan. Nabi bukan jenis tu. Dia mahu orang yang tunjuk perjuangan depan dia, baru boleh jadi orang kanan aku.
Setakat duk main puji-puji, seronok-seronok, senyum-senyum, bagi tu bagi ni, tak mahu dia. Orang bagi pun dia tolak. Kan? Kalau bagi tu dengan niat zakat, Nabi tolak. Tak boleh terima. Sebab nak jaga title dia. Selagi orang kata Muhammad ni ambil kesempatan pula atas nama, orang pakai tu bagi zakat kat dia. Tak mahu, dia nak jaga benda tu. So kalau orang bagi hadiah akan berlebih-lebih sangat, tak mahu dia. Tak ada ruang untuk orang ni nak ambil kesempatan atas tanjak pimpinan dia. Jadi Abdullah bin Ubay tak boleh buat apa. Jadi sebab tu dia buat grup dia sendiri. Grup sendiri. Sebab apa? Nak jatuhkan Nabi Muhammad. Dia takut pecah terbelah tu. Jadi dia risau sesama dia ni duk pergi baik dengan Nabi dan juga para sahabat. Kan? Jadi itu berlaku betul-betul zaman mereka. Jadi bila mereka ni panggil kawan mereka tu, duk baik semacam dengan Nabi Muhammad ni, dengan sahabat-sahabat ni, apa kawan dia cakap? Aku ni bersama dengan korang lagi. Inna ma'akum. Janganlah risau. Inna ma nahnu mustahzi'un. Tadi berlakon je, olok-olok saja. Ni perangai talak. Sebab tu orang munafik ni dia gelar talak dua muka. Kan? Talak dia dua muka kan? Dalam dua muka. Apa maksud dalam dua muka tu? Bila mana dia boleh jadi macam lalang. Kalau dia duduk dengan orang baik, nampak baik, betul-betul punya baik. Tapi kalau dia keluar daripada grup, dia jumpa kawan-kawan semeja dia, macam tak kenal. Betul ke dia ni? Cara cakap, bahasa hak dia guna lain. Kalau orang putih tu kata apa? Totally different. Bilang tu kalau cakap orang putih, totally different, lain semua. Tadi duduk dalam surau, duduk dalam kuliah tadi, cakap tu bukan mengelok, senyum dia, muka tu berseri nampak. Keluar saja daripada surau, duduk dengan kawan-kawannya, lain. Bahasa lain, topik hadis sembang pun dah lain. Cara pakai semua jadi dah lain, macam orang lain. Dia boleh buat macam tu. Itu sikap orang munafik. Lagi munafik apa dia? Kawan-kawan dia kata apa? Zakat duk ngaji lah. Zakat duk ngaji lah. Dah berubah kan? Dia kata dah aku sama je macam dulu. Tak ada apa-apa saja. Dia tadi tu pergi surau si besar. Dia jawab macam tu. Dia tak jawab macam ni. Dia taklah jawab macam yang Quran ni. Tapi ayat dia santai macam tu lah. Kawan dia kata dah berubah kan lah. Tak ada kena apa-apa lah kan. Dia kata dah aku sama je. Tadi tu saja nak jumpa kau surau tak ada elok. Kan jumpa hampa ni main-main lah pakai. Dia lain. Perangai dia tu tak konsisten. Perangai dengan orang baik, dia boleh tunjuk baik. Perangai dengan orang yang tak baik, kawan-kawan dia, geng-geng dia, dia tak jaga lah. Bahasa dia, cara cakap dia, topik-topik mengarut dia, terus keluar. Dia benda ni kadang-kadang dia jadi bila dia tak jadi selalu pun boleh jadi juga. Kita duduk suasana macam ni elok. Saya pergi dia jumpa kawan sekolah lama dia, kawan sekolah menengah sama-sama dulu duduk nakai sama-sama. Kan? Sama-sama kawan sekolah menengah duduk nakai sama-sama dulu, duduk lompat bangang sama-sama dulu. Kan? Duduk buat jahat sama-sama dulu. Dia jumpa kawan lama dia berubah. Terus berubah. Padahal kalau dia duduk sesama jemaah dia, sesama kawan-kawan dia, katakan kat tempat dia duduk tu elok. Dia jumpa kawan-kawan lama dia berubah. Dia main balik perangai lama sekolah menengah dulu. Dia boleh jadi macam tu, patah balik perangai dia. Tunjuk perangai. Dia kadang-kadang tak berlaku selalu. Kadang-kadang dia duduk kat sini dia elok, sekejap lagi dia balik kampung, jumpa kawan-kawan lama dia berubah. Cara cakap, topik, bahasa semua berubah. Jadi lain. Jadi jaga-jaga. Sebagai seorang Muslim, kita kena konsisten. Kalau kita nak berubah, jangan ikut tempat. Duduk tempat asal kita, elok, balik kampung, kena elok. Kena kekalkan perubahan. Orang kata, dah berubah kan lah semua. Ya, aku dah berubah. Tak buat, dah panggil-panggil lama dulu. Kena tegar macam tu. Jangan kita duduk olok-olok kata, dah sama dah.
Nah, tempat tu semua orang baik-baik belakang, tak baik ya. Jangan duk jadi orang yang perangai dia ni tak konsisten. Iman boleh pula orang nak buat macam tu saja, jangan olok-olok. Tu nama innama nahnu mustahzi'un. Itu nama dia, dia olok-olok dengan iman dia. Dekat tempat kau, dekat diri kau, dia boleh dekat suasana dia baik tu dia boleh tunjuk baik, dekat suasana yang lain boleh berubah. Kadang-kadang dekat tempat dia elok, dekat rumah dia elok, dia keluar saja, dia pergi travel contohnya, pergi bercuti, panggil lain berubah panggil dia. Contoh, kita kena tekankan konsisten. Duk mana pun kita ni katakan dah berubah, dah nekat nak berubah jadi orang yang lagi baik, kita tak katalah kita ni baik. Mestilah ada cacat lemah kita, cacat celah kita, tak sempurna kita. Tapi kalau kita ni berusaha nak jadi lagi baik, dan jadi orang yang betul-betul beriman, konsisten dengan perubahan kita, tetaplah istiqamah dengan perubahan kita. Kita pergi jumpa kawan-kawan lama, biar orang nampak kita ni berubah, tak apa. Ya, memang aku dah berubah lah. Ya, memang aku tak buat dah perangai-perangai lama dulu. Ya, memang aku dah tinggal dah perangai lama aku tu. Kadang-kadang benda hak dia tinggal, dia boleh buat balik dengan kawan lama tu. Betul. Dia dah tinggal lama satu benda tu, tak kira lah, saya tak mahu sebut lah apa. Dia boleh tinggal dengan waktu dia hidup macam biasa, dah ada keluarga, ada komuniti sendiri. Dia boleh tinggal benda hak tak elok tu. Bila jumpa kawan lama, dia boleh buat balik benda jahat tu. Saya tak mahu sebut benda ni, tapi masing-masing muhasabah sendiri. Kadang-kadang jumpa kawan lama dia, nak masuk punya pasal dengan kawan lama ni, tak mahu lagi orang tu segan dengan dia sebab dia dah berubah kononnya. Dia boleh buat maksiat tu, boleh buat jahat tu. Sebab apa? Sebab lama tak jumpa. Bila lama tak jumpa ni nak masuk, nak ngam balik tu, dia boleh buat dosa lama dia tu. Dia boleh ulang balik. Nak tunjuk yang aku ni tak berubah pun, aku ni boleh ngam lagi dengan hampa. Sebab aku berubah ni, aku duduk tempat baik, aku berubah lah, tapi duduk dengan hampa, nak ngam dengan hampa punya pasal, aku boleh buat balik, tak ada masalah. Tu Allah kata orang macam ni nahnu mustahzi'un, mereka ni memperolok-olok iman hak kami bagi dekat dia. Jaga-jaga. Sebab banyak yang macam ni. Sebab ramai perangai dia macam ni. Dia boleh berubah perangai. Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau hang berani buat olok-olok macam ni, kami akan olok-olok hidup kau. Hang nak buat tak tentu arah dengan iman yang kami dah bagi, hidayah hak kami dah bagi ni, kau nak main-main, kau nak olok-olok, nak buat berlakon-berlakon, boleh kami buat. Kami buat sungguh hidup kau macam tu. Kami akan olok-olok hidup kau macam tu. Macam mana kalau Tuhan ni olok-olok, macam mana dia rasa diri dia tu baik, dia rasa diri dah habis bagus, dia rasa macam penghujung dia ni mesti baik. Dia mati nanti Tuhan tunjuk, kami saja bagi hang duduk, bagi hang rasa suasana macam hang rasa diri hang baik, hang rasa macam hang dah bagus, kami saja bagi suasana macam tu. Sekarang kami nak siksa, nak olok-olok kan? Macam tu. Oh, ni bukan main-main punya jenayah. Sampai Tuhan kata macam tu. Hang nak olok-olok macam tu, kami olok-olok. Kami boleh berlakon, kami boleh buat hidup engkau tu satu lakonan. Kami ada orang yang baik-baik, kami buat kau rasa macam diri kau baik, kami boleh buat kau rasa diri kau tu bagus, kami bagi tanda-tanda konon-kononnya kau rasa macam diri kau soleh. Allah bagi jadi benda-benda yang ajaib. Terselamat daripada tu, terselamat daripada ni. Banjir, rumah tiba-tiba tak basah, rumah orang lain semua basah, rumah dia tak basah, korang boleh olok-olok macam tu. Kami bagi hang rasa macam hang tu seorang yang alim, seorang wali ke, seorang apa, kami bagi hang rasa macam tu. Orang lain aksiden boleh luka apa, hang aksiden tiba-tiba tak ada luka apa, dia rasa macam oh ni mungkin semua ni kesan daripada amal aku ni. Aku berzikir, aku bersemayam, ni Tuhan tunjukkan rumah dia pun. Kami bagi keajaiban kuasa kami. Sebenarnya kami ulama. Kami bagi jadi wani ke, jadi muka tu jadi berseri, orang suka main dekat dia, orang suka sembang dekat dia, kami boleh buat. Allah kata Allahu yastahzi'u bihim, sedangkan kami tengah olok-olok juga. Oh dahsyat.
Jangan main-main kalau Tuhan dah olok-olok. Dia boleh buat kita ni perasan yang kita ni bagus. Dia boleh buat macam tu. Accident tak lupa. Sagi rumah orang lain banjir, rumah dia tak basah. Orang pun kat dia boleh. Ui, hebat ustaz ni. Rumah orang lain banjir basah, rumah dia tak basah. Buka almari pun baju dia terpelihara elok. Orang kata, ini bukan jalan-jalan punya level ni. Tapi hakikatnya Allah kata apa? Allah yastahzi. Kami kalau nak berlakon, sungguh-sungguh punya kami bagi. Hang akan rasa hang mulia. Bukan kata hang rasa hang mulia, orang keliling hang pun akan rasa hang mulia. Tapi bila hang mati nanti berhadapan dengan kami, Allah kata apa? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biar dia duduk dalam sesat tu. Dia tengah sesat, Tuhan biar sampai dia rasa dia tak sesat. Dia rasa macam dia betul-betul dah hebat dah dengan hidup dia, dengan amal dia dan sebagainya. Tuhan buat sungguh-sungguh, tak main-main Tuhan tu olok-olok dalam hidup dia. Akhirnya apa? Dia sendiri sebenarnya jauh di sudut hati dia, dia rasa ketidakseimbangan pada amal dia. Bila dia muhasabah balik, dia rasa, aku ada buat salah ni, aku ada buat dosa. Orang tak tahu ni, dia duk bermonolog dalam hati dia. Aku dah buat salah macam ni, tapi Tuhan bagi aku pulang. Tuhan duk bagi rezeki kat sini, Tuhan duk muliakan aku pulang sini. Tak apa lah, dia abaikan lah. Tuhan kata, kami biar dia tu memang ambing dalam kesesatan dia sendiri. Dia pun kadang-kadang rasa bersalah. Rasa bersalah dengan apa yang berlaku. Orang duk muliakan dia, orang duk angkat dia, jadi macam tu, jadi macam ni, rezeki pun makin murah. Tapi jauh di sudut hati dia tahu dia ada buat salah. Dia tahu dia ada perangai tu. Kenapa Tuhan dah bagi? Oh, maksudnya aku tak ada salah pun. Tuhan maafkan aku pun, Tuhan dah ampunkan aku pun. Sedangkan Tuhan sedang memperolok-olok dengan hidup dia. Jadi jaga-jaga perangai. Perangai dalam muka ni kena jaga sungguh-sungguh. Depan orang Tuhan boleh baik, belakang dia pun akan baik. Depan orang terhormat mai kat kita ni, dia bukan selalu mai pun kat kita. Katakan YB lah, senang cerita, dia bukan selalu mai pun, bukan selalu berurusan dengan kita pun. Punya baik layan dia. Ni bukan kata jangan perlu layan dia tak baik, bukan. Maksudnya dia jarang mai jumpa dengan hang pun, jarang berurusan dengan kau pun, boleh baik ni. Sila buka kursi, persepon dengan jiran tak buat macam tu. Persepon dengan sanak saudara tak buat macam tu. Baik macam tu, punya jaga bahasa, punya jaga lisan, punya jaga tata tertib depan dia. Persepon dengan bini hang tak boleh buat macam tu. Persepon dengan suami sendiri tak boleh buat macam tu. Dengan bos, dengan YB mana-mana main boleh tu. Pergi buat baik, tak apa tu beg saya angkat. Tak apa saya tolong angkat tolak kursi, bagi dia duduk. Dengan dia orang boleh buat macam tu. Kenapa dengan kawan-kawan tak boleh buat macam tu? Apa kawan-kawan ni hina ke? Apa anak bini tu hina ke? Tak ada nama. Sedangkan mereka ni selalu berurusan dengan kau. Orang hak selalu berurusan dengan kita ni dah sampai Nabi kata haqqul muslim ala muslim sittun. Kau kena jaga semua-semua. Sebab apa? Ni orang yang selalu berurusan. Lagilah kena jaga tata tertib, lagilah kena jaga akhlak. Kalau dengan orang tu hak jarang-jarang main tu pun, hang boleh jaga tata tertib, boleh jaga lisan, tak cakap benda-benda hak menyakitkan dia, punya hormat, jaga prosedur apa semua ni. Orang luar tak boleh nak layan macam tu ke? Orang hak tak ada nama, hak bukan YB, yang biasa-biasa ni boleh layan kudan lah maksudnya. Nampak tak konsisten. Depan orang hak ada nama, depan orang hak ternama, depan siapa-siapa yang ada nama, boleh tunjuk perangai elok-elok. Elok sungguh. Jaga penampilan, tak busuk, tak apa. Sebab apa? Sini saya nak iring YB. YB nampak macam penat. Okey ke YB nak saya lap peluh ke? Oh, siapa tahu tu? Peluh pun nak lap. Dah sungguh, benda ni berlaku. Bodek sungguh. Bukan kata salah, tak apa lah nak buat macam tu, tak kisah pun. Tapi kalau dah buat macam tu, dengan orang lain kena buat jugalah. Awak tengok suami berpeluh, abang nak saya lap peluh ke? Sejuk dah juga hati.
Kan? Betul ya? Tengok bini penat sikit kan, nak abang tolong kan cuci pinggan ke apa ke. Lak perlu bini kan, duk masuk tontang berpuluh-puluh menit jadi nak abang lak perlu ke? Tak boleh pula buat macam tu. Tengok suami agak benda berat sikit nak saya tolong ke. Tapi kalau orang tu, kalau kata YB orang tu hormat ke, oh jaga sungguh kan, angkat beg sakit, tolak kursi, duduk YB, tolak kursi satu, dia pergi sapu pula atas kursi tu. Orang tu tak suruh pun, dia pergi tepuk kursi tu. Boleh duduk dah YB, boleh, sila duduk. Punya jaga. Ni saya bukan nak kata salah, bagaimana tu tak salah, boleh buat. Tapi pastikan benda yang sama hang buat kat orang lain. Terutamanya orang yang kau selalu berurusan. Bini sendiri, suami sendiri, anak-anak, kawan-kawan, kena layan macam tu jugalah. Baik macam mana depan YB ke siapa-siapa lah, tak kira orang ternama ni, punya jaga ni, lidah ni, punya jaga ni, tak mau keluar ni, cakap pun bahasa baku ni, punya jaga. Tapi kalau depan anak bini, Allah hilang, tak keluar dah bahasa yang baik tu. Bini ni pun sampai terlupa dah. Suami ni kalau cakap baik macam mana, dia dah terlupa. Sebab kalau balik rumah tu, raja lu maki, raja lu hamun, raja lu apa, tunjuk marah dah. Siapa yang orang tak kenal dah. Tapi kalau depan orang-orang yang tertentu, lain perangai. Nampak macam mana dia boleh berubah on the spot. Dan benda tu Nabi cukup jaga. Nabi tak kata hak ni bagi kat aku je, jangan bagi kat orang lain. Tapi Nabi kata apa? Bagi kat semua. Hakul muslim ala muslim. Bagi kat semua, kat aku ke, kat orang lain ke, kat kawan-kawan. Macam mana akan layan baik Nabi tu, layan orang tu baik, orang lain baik sama. Bukan dekat orang-orang yang ada nama saja. Mungkinlah kita jaga ada prosedur-prosedur tertentu, tapi jangan melebih. Melebih itu maksudnya apa? Orang lihat tak buat macam tu pun, dengan dia boleh buat. Padahal orang tu bukan selalu pun jumpa, bukan selalu berurusan pun, jarang-jarang sekali jumpa. Jadi jaga akhlak kita, jaga perangai kita. Jangan kita olok-olok dengan iman yang Tuhan bagi kat kita. Hidayah. Macam mana kita boleh layan orang ni baik, macam itulah kita nak boleh layan orang ni baik. Kita ada 4-5 orang menantu pertama kita layan elok, menantu hak lain pun sama lah kena elok. Jangan lupa pilih kasih. Kan hak menantu hak pertama ni kerja elok, semua elok, duk tolong kita. Hak seorang ni hak belakang sekali ni tak tolong sangat, tak bagi apa sangat. Jangan. Layan sama kata, layan dia elok, sama lah dengan anak-anak sekalipun. Bini pun betul. Ya? Bini tamu. Sama. Jangan kepal umur. Contoh tu kena pelan. Tapi sungguhlah, tak ada bini ramai pun sama juga. Bini pertama, kedua, ketiga, keempat ke, lagi banyak dia ada, lagi banyak dia kena layan, lagi banyak dia kena adil. Seorang lah, kalau tak mampu seorang. Sebab tu kalau tak mampu dia suruh seorang saja. Kalau tak mampu, wa illam tuqsitu fa wahidatu. Kalau tak mampu nak berlaku adil, seorang cukuplah. Simpanlah nafsu tu, simpan ke tepi lah. Saya berperangan lah kalau tak mampu tak nak berlaku adil. Kan? Jadi apa jua situasi pun, dengan siapa kita berurusan, pastikan cara layan kita, adab kita, akhlak kita, iman kita, fikiran kita sama dengan semua orang. Kita baik dengan orang tu, dengan orang ni pun kita baik. Kita boleh senyum kat kawan ni, dengan kawan ni pun kita boleh senyum juga. Jangan kita olok-olok, kerana kalau Allah olok-olok lagi bahaya. Dan Allah yastazil bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan biar mereka tu berada di dalam kesesatan yang mana mereka sendiri takkan sedar. Mereka takkan sedar mereka berada dalam kesesatan. Okey, jadi insyaAllah setakat itu sahaja. Kuliah jadi kuliah pagi tak jadi subuh lah. Mula boleh buat. Okey, setakat saja insyaAllah. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah adalah daripada diri sendiri.
tanggung majlis kita dan sebagai para rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah.